Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat subuh ini, Malaysia digemparkan dengan pengakuan terkini daripada Muhyiddin Yassin yang pastinya semua orang terkejut. Manakan tidak terkejut, kita menjangkakan Muhyiddin tidak menarik diri ataupun meneruskan. Beliau meneruskan hasrat untuk bertanding pada pemilihan bersatu dengan jangkaan kita ialah Muhyiddin mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Tapi rupa-rupanya ini pengakuan Muhyiddin yang betul-betul mengejutkan kita, yaitu Muhyiddin tak tolak Samsuri calon Perdana Menteri pada masa depan. Itu daripada FMT. Manakala tajuk daripada mykmu.net pula menulis Samsuri calon Perdana Menteri dari Perikatan Nasional, kata Muhyiddin. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin tidak menafikan pencalonan Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon mereka dalam PRK ini adalah langkah mengetengahkan Menteri Besar Terbabit sebagai calon Perdana Menteri masa depan. Katanya ia merupakan langkah strategik gabungan terbabit. Sekaligus memberi gambaran, Perikatan Nasional mempunyai ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan. Pada masa yang sama, ahli Parlimen Pagoh itu memberi bayangan bahawa usaha membentuk kerajaan boleh berlaku sebelum PRU akan datang. Jadi mereka masih lagi memikirkan cara untuk tebuk atap rupa-rupanya kerana Muhyiddin memberi bayangan bahawa usaha membentuk kerajaan boleh berlaku sebelum PRU. Saya tidak berminat langsung dengan idea tersebut. Kata Muhyiddin tidak dapat dinafikan kerana akan ada masa untuk Perikatan Nasional mencipta sejarah sama ada sebelum nak sampai PRU 16 atau selepas PRU 16 dengan harapan kita dapat membentuk kerajaan, kata Muhyiddin. Jadi semua langkah-langkah yang diambil ini adalah langkah strategik yang dapat memberi gambaran kepada rakyat bahawa Perikatan Nasional ada ramai tokoh yang bijaksana, berkemampuan, terpuji sikapnya, adalah moderit dan ada kelayakan profesional, katanya pada sidang media di Felda Kerteh 5 di Kemaman hari ini. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu itu berkata demikian ketika ditanya, sejauh mana pencalonan Ahmad Samsuri dilihat langkah Perikatan Nasional untuk mengetengahkan watak baru sebagai calon Perdana Menteri akan datang. Malah, Muhyiddin berkata dia yakin personaliti Ahmad Samsuri itu mampu menarik sokongan rakyat. Namun demikian, ramai netizen mengatakan bahawa, ialah, mereka akan kata begitu kerana mahu memenangkan Samsuri yang menjadi calon kepada pilihan raya kecil PRK Kemaman. Itu waktu kempen, kata netizen. Kalau sudah menang, masih lagikah dia akan disebut sebagai calon Perdana Menteri? Itulah yang menjadi pertanyaan. Kerana tujuan mereka menyebut atau menjual Samsuri sebagai calon Perdana Menteri akan datang tidak lebih sekadar mau meraih undi daripada rakyat ataupun daripada pengundi di Kemaman, kata netizen lagi. Adakah kebenaran bahawa Samsuri akan menjadi Perdana Menteri selepas ini? Itu pun menjadi makin bukan dapat jawapan tapi tanda tanya yang besar. Saudara-saudara sekalian, kata Muhyiddin, saya fikir ini satu nama personality yang saya yakin mampu menarik sokongan pengundi, katanya. Ahmad Samsuri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Ru Rendang dalam Parlimen Marang itu akan berdepan cabaran calon Barisan Nasional Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor. PRK Kemaman akan berlangsung pada 2 Disember depan selepas Mahkamah Pilihan Raya 26 September lepas membatalkan kemenangan calon PAS Che Alias Hamid pada PRU ke-15. Seramai 141,790 pengundi layak menunaikan tanggungjawab masing-masing dalam PRK itu, termasuk 387 anggota polis, 9 anggota tentera dan 12 pengundi tidak hadir luar negara.
Pada PRU 15 yang lepas, C alias menang dengan majoriti 27.179 undi apabila memperoleh 65.714 undi dan menewaskan pengurusi UMNO Terengganu Ahmad Said Barisan Nasional yang hanya mendapat 38.535 undi. Dua lagi calon ketika itu ialah Hasuni Sudin mewakili Pakatan Harapan dengan undi 8.340 undi sahaja dan Rosli Abdul Ghani pejuang yang hanya mendapat 506 undi. Saudara-saudara sekalian, menjadi pertanyaan besar kita pada pagi ini ialah apakah benar Muhyiddin sanggup menyerahkan impian beliau untuk menjadi Perdana Menteri kali kedua kepada Samsuri kalau sudah tiba waktunya? Ada juga yang bertanya, adakah benar Samsuri akan menjadi Perdana Menteri? Saudara-saudara sekalian, kata Muhyiddin, kita tidak boleh nafikan akan ada masa Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Saya kira mungkin bila Perikatan Nasional mencipta sejarah atau sama ada nak sampai PRU 16, harapan kita adalah besar untuk tubuh kerajaan, kata beliau lagi. Muhyiddin juga percaya keputusan pucuk pimpinan PAS buat begitu untuk meletakkan Samsuri sebagai calon parlimen adalah langkah strategik yang memberikan natijah yang cukup baik untuk PAS dan Perikatan Nasional. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada calon PAS itu adalah calon Perdana Menteri daripada gabungan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saat subuh kita digemparkan tepat pukul 4 pagi ini apabila salah seorang daripada calon PRU 15 yang lepas telah pun didakwa. Kononnya telah pun menipu RM170 juta ringgit. Bayangkan saudara-saudara sekalian betapa hebatnya calon PRU 15 ini yang didakwa menipu bukan 100 ringgit, bukan 100 seribu ringgit, bukan 17.000 ringgit, tapi 170.000. Apa cerita? Ikuti terus ulasan kali ini. Dipetik daripada FMT. Tertuduh ialah Azman Idris, 55 tahun, mengaku tidak bersalah atas tuduhan menipu seorang lelaki berhubung urusan pembalakan itu. Wah, rupa-rupanya ini urusan pembalakan. Rupa-rupanya ada seorang calon PRU 15 nih yang terlibat pembalakan. Apa yang menyebabkan beliau ini tiba-tiba pula dituduh menipu 170 juta pula 170.000 berkaitan dengan pembalakan? Seorang ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Jeli hari ini atas pertuduhan menipu seorang lelaki dengan urusan pembalakan tidak wujud sehingga mangsa kerugian 171.502 tahun lalu. Kalau benar calon ini menipu, ini memang luar biasa. Ini memang tak patut langsung. Kerana bagaimana seorang ahli Dewan Rakyat ataupun ahli politik, pemimpin kalaulah dia menang, menjadi pemimpin kalau betul dia menipu. Tapi tak tahulah, kerana dia tidak mengaku menipu dan tidak mengaku bersalah. Tertuduh yang juga calon warisan di Parlimen Kuala Pilah pada PRU 15, Azman Idris, 55 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nik Habri Muhammad, lapor Harian Metro. Berdasarkan kertas pertuduhan, dia didakwa menipu Chin Yet Lun, 37 tahun, dengan memperdayakannya dalam urusan pembalakan yang tidak wujud, sehingga mangsa menyerahkan wang sebanyak 171.500 ke dalam 2 akaun bank milik tertuduh. Perbuatan itu dilakukan di Mukim Belimbing, Batu Melintang di sini antara 27 September 2021 hingga 10 Disember 2021. Dakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun dengan sebatan dan boleh didenda jika sabit kesalahan.
Timbalan pendakwa raya Nur Kamila C. Ibrahim mengendalikan pendakwaan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan syarat tambahan, iaitu pasport tertuduh diserahkan sebelum Khamis ini dan menetapkan 31 Disember depan sebagai sebutan semula kes. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu perkara yang paling mengejutkan kita semua. Bagaimana seorang pemimpin yang yang mahu menjadi ahli politik dan pemimpin kepada rakyat kalau benarlah ini berlaku. Diharapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pengakuan daripada Sirul berkaitan kes pembunuhan Altantuya Saribu yang adalah warga negara Mongolia amat mengejutkan kita hari ini. Pengakuan daripada Sirul yang terkini ialah beliau Sirul mendakwa bahawa dia tidak bertanggungjawab atas pembunuhan itu, walaupun telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah tertinggi di Malaysia. Selain daripada pengakuan Sirul bahawa dia tidak bertanggungjawab untuk pembunuhan itu, walaupun telah disabitkan bersalah oleh mahkamah tinggi di Malaysia, tertinggi di Malaysia, namun menjadi pertanyaan kita ialah siapa sebenarnya yang menjadi dalang sebenar pembunuhan ini? Kalau betullah seperti yang didakwa oleh Sirul bahawa dia tidak bertanggungjawab atas pembunuhan itu, siapa yang bertanggungjawab sebenarnya? Dan menurut Sirul lagi, beliau kata dia telah dijadikan kambing hitam dan terperangkap dalam permainan politik. Sirul juga mengaku menerima RM1 juta Malaysia wang semasa berada di Australia daripada sumber yang tidak dinamakan untuk menutup mulutnya. Rupa-rupanya ada juga orang yang takut kalau dia punya belang itu terdedah. Kalaulah benar dia adalah orang yang bertanggungjawab, tindakan ini boleh diterima akal, yaitu Sirul dijadikan kambing hitam dan kata Sirul dia terperangkap dalam permainan politik dan juga mengaku menerima RM1 juta semasa berada di Australia daripada sumber yang tidak dinamakan untuk tujuannya satu saja, menutup mulutnya. Menutup mulut untuk apa? Tak tahu. Dia juga membuat beberapa dakwaan serius yang belum disahkan terhadap beberapa personaliti terkemuka. Kata Sirul, saya merayu kepada masyarakat di sini, yaitu Australia, untuk menerima saya. Saya berjanji kepada anak saya tidak akan pernah melanggar undang-undang di sini. Saya akan ikut semuanya. Saya sedar bahawa ia benar-benar tidak selamat saya kembali ke Malaysia, kata Sirul lagi. Apapun yang berlaku, saya mahu membina kehidupan bersama anak saya di Australia. Saya harap masyarakat Australia menerima saya walaupun siapa diri saya dan saya bukan orang yang jahat, kata Sirul lagi. Saudara-saudara sekalian, di samping daripada itu, akhirnya Sirul mengatakan bahawa dia ingin memohon maaf. Dia juga memohon maaf kepada keluarga Altantuya dan meminta pengampunan daripada mereka. Sirul mendakwa dia tidak bertanggungjawab atas pembunuhan itu walaupun telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah tertinggi di Malaysia. Selain daripada itu, selain daripada Sirul dijadikan kambing hitam dalam permainan politik, Sirul juga mengaku menerima wang RM1 juta. Saya merayu kepada masyarakat di sini, yaitu Australia, kata Sirul, untuk menerima beliau. Beliau berjanji kepada anak-anak dia tidak akan pernah melanggar undang-undang. Dan saya sedar bahawa ia benar-benar tidak selamat untuk kembali ke Malaysia, kata Sirul. Apapun yang berlaku, saya mahu membina kehidupan bersama anak di Australia, kata beliau. Dan kata Sirul, saya bukan orang yang jahat. Saya suka Australia dari hati saya, dari jiwa saya. Beri saya peluang kedua. Satu perkara lagi, saya akan meminta maaf kepada
keluarga Altantuya. Tolong maafkan saya, itu saja, kata Sirul dalam wawancara pertamanya sejak dibebaskan 2 minggu lalu daripada pusat tahanan imigresen. Sirul adalah antara berpuluh-puluh tahanan imigresen yang dibebaskan selepas Mahkamah Tinggi Australia memutuskan bahawa penahanan imigresen tanpa had adalah menyalahi undang-undang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Untuk isu kali ini, Sirul juga berkata, seorang pegawai polis Malaysia menemuinya sehari selepas dibebaskan dan memberitahu kepadanya bahawa Menteri Hal Ehwal Luar Australia telah menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia bertanyakan sama ada dia selamat di Canberra. Mereka memberitahu saya selamat, namun saya benar-benar kecewa lihat berita semuanya ada buruk tentang saya. Jadi masyarakat di sini benar-benar takut dengan saya. Mereka fikir Sirul berbahaya, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, dalam kejadian pada tahun 2006, Altantuya ditembak di kepala di sebuah hutan di puncak alam Selangor. Mayatnya kemudian diletupkan dengan bahan letupan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan dari Cosmo.com berkaitan dengan pembunuhan Altantuya dan Najib Tun Razak. Hari ini diberitakan Najib tidak terlibat kes Altantuya, turut menafikan mahu menutup mulut Sirul. Ikuti terus ulasan selepas ini. Wakil Guaman Datuk Seri Najib Tun Razak iaitu Safi Enko menegaskan bahawa anak guamnya iaitu Najib secara konklusif dikecualikan daripada kes pembunuhan wanita Mongolia Altantuya Saribu pada tahun 2006. Kes ini sudah lama. Safi Enko bertindak mengeluarkan kenyataan terbabit bertujuan bagi menjawab dakwaan yang dibangkitkan oleh Sirul Azhar Umar dalam tembual 101 East Al Jazeera baru-baru ini. Anak guam kami iaitu Najib secara konklusif dikecualikan daripada sebarang penglibatan dalam kes dan ia disahkan oleh pihak berkuasa termasuk siasatan dimulakan semula selepas pilihan raya umum pada tahun 2018. Pengesahan semula oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan akhirnya melalui rayuan substantif di Mahkamah Persekutuan yang dibicarakan secara menyeluruh atas meritnya, ujar beliau lagi. Sehubungan itu, katanya, bekas anggota polis Azila Hadri pernah mencipta naratif berkait anak guam, namun Mahkamah Persekutuan pada tahun 2020 beranggapan dakwaan itu tidak mempunyai bahan dalam kedua-dua prosedur maupun merit. Pada itu, katanya, Najib telah berulang kali berkata, beliau tidak pernah bertemu atau mengenali Altantuya. Ini adalah bagi melindungi anak guam kami selepas Sirul mendakwa ada campur tangan dalam kes pembunuhan itu. Ia naratif berbeza dengan Azila yang mana mengukuhkan lagi pendirian tidak konsisten antara kedua-dua individu terbabit. Najib menafikan sebarang dakwaan mempengaruhi atau menutup mulut Sirul, malah beliau menggesa Sirul supaya berani mendedahkan apa-apa maklumat mengenai dalang demi kepentingan membongkar kebenaran, ketulusan dan keadilan. Katanya lagi, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein, Sirul juga memberi peluang untuk Sirul membela diri selaras dengan Undang-Undang Malaysia dan perlembagaan. Dakwaan Sirul dalam temubual baru-baru ini tidak pernah dibangkitkan di mana-mana mahkamah. Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan dan akhirnya ke Mahkamah Persekutuan. Berikutan Sirul berdepan dengan hukuman mati, Najib menyatakan bahawa Sirul sepatutnya membangkitkan dakwaan itu di mahkamah. Sirul dan Azila tidak ditetapkan sebagai pengawal peribadi khusus Najib. Akan tetapi mereka adalah kumpulan pengawal peribadi yang digilir ketika pucuk pimpinan dalam kabinet ketika itu. Malah,
Kedua-duanya ditahan buat kali pertama selepas mereka tiba di lapangan terbang dari United Kingdom selepas menjalankan tugas melindungi Perdana Menteri terdahulu Tun Abdullah Ahmad Badawi, ujarnya. Justru, Najib meminta kerajaan untuk bekerjasama dengan Australia agar ekstradisi Sirul ke Malaysia dapat dilakukan seterusnya menjalankan siasatan menyeluruh terhadap kes itu. Najib juga menggesa kerajaan mempertimbang tawaran jaminan terhadap pelaksanaan hukuman mati untuk memudahkan objektif kebenaran dan keadilan yang lebih tulus, katanya lagi. Petik dari Cosmo Online. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Untuk isu kali ini, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.